Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam kelas matematik bersama Teacher Ain. Okey, so untuk hari ini kita akan belajar tentang pola dan jujukan. Hari itu kita telah belajar tentang pola pula dah. Pola adalah satu aturan number ataupun satu aturan corak kan. So sekarang kita nak tengok apa dia pula jujukan. Okey, jujukan ni adalah apa dia jujukan ni. Okey, pola satu jujukan menggunakan number, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, jujukan ini hanya akan terhasil apabila satu nombor terbentuk daripada pola. Okey, pola ni kan dia menggunakan pola. Kita boleh nyatakan pola. Okey, pola ni pula kita boleh nyatakan dengan menggunakan number, perkataan dan ungkapan algebra. Kita boleh guna number, perkataan ataupun ungkapan algebra untuk kita menerangkan pola sesuatu jujukan. Okey, nyatakan pola. Contoh ayat ni. Nyatakan pola jujukan number 19, 17, 25, 33 menggunakan number, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, so awak tengok, awak susun balik 1, 9, 17, 25, 33 dia menaik. Kalau bernaik, tambah ataupun darab, so oleh kerana gaps dia adalah sekecil, bukan sedikit, kecil. Gap dia kecil, so kita tengok tambah. Okey, so 1 ke 9 tambah berapa? Tambah 8. 9 ke 17 pun kita tambah 8. Ini pun kita tambah 8. Ini pun kita tambah 8. So kalau kira ikut number, tulis saja itu pola dia ialah tambah 8. Tulis je pola sama dengan tambah 8. Ini kalau ikut number. Okey, kalau ikut perkataan, maka pola bagi jujukan di atas ialah menambah 8 kepada nombor seterusnya. Okey, perkataan awak akan tulis pola bagi jujukan number di atas adalah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, so bagi menyatakan pola menggunakan number dan perkataan, saya harap, saya yakin bahawa tiada masalah untuk awak. Tetapi cara yang ketiga, macam mana kita nak tunjuk menggunakan ungkapan algebra. Ini sangat penting, tapi sikit lah. Dia sangat penting permulaan, tapi bila awak dah dapat, awak akan awak nampak dia senang. Sebenarnya, tapi bila nak dapat je, bila kita punya mindset ni, bila nak guna perkataan algebra ni, bila ada perkataan algebra ni, kita terus block mind kita. Susah ni. Tak. Okey, sebenarnya tidak. Okey, so tengok contoh. Macam mana kita nak ungkapkan 1, 9, 17, 24, 25, 33. Ni satu jujukan number ni kita ungkapkan pola dia dalam bentuk algebra. Okey, yang pertama kita list dahulu dalam bentuk menu, bentuk horizontal. 1, 9, 17, 25, 33. Okey, so kemudian letakkan sebutan pertama di setiap permulaan. 1, 1, 1, 1, 1. And then masukkan pola dia. Pola dia tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Tambah 8. Okey, 1 tambah 8 akan jadi 9. Macam mana kita nak jadikan 1 tambah 8 sama dengan 1? So, 8 ni kena darab dengan kosong. 1 tambah kosong 1.
Ni 1, 8 darab 1, 8 tambah 1, 9. 8 darab 2, 16 tambah 1, 17. 8 darab 3, 24 tambah 1, 25. Dan 8 darab 4, 32 tambah 1, 33. Maka, maka pola jujukan number ditulis, boleh ditulis sama dengan 1 tambah 8n dengan keadaan n sama dengan 0. Sorry, tak ada ni. 1 tambah 8n. So dengan keadaan n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Tu cara dia. So kita tengok contoh lain. Contoh lain sekiranya awak diberi jujukan number 18, 14, 10, 6, 2. So bila awak diberi susunan number macam ini, saya besarkan sikit. Tukar kali hitam dah senang. So awak dapat jujukan ini. So jujukan ini menurun. Macam mana nak cari ataupun macam mana kita nak cari satu kaedah untuk membentuk untuk menyatakan pola bagi jujukan tersebut dalam bentuk algebra. Yang pertama kita bina jadual. Ni cara yang nak bagi awak nampak ya. Kita bina jadual. So dekat depan ni kedudukan sebutan. Kemudian sebutan asal, ini sebutan asal. Kemudian beza, ambil dulu benda ni, beza. Kemudian kedudukan sebutan darab beza. Beza. Dan dapatkan sebutan baru. Kedudukan sebutan. Kita ada sebutan, kedudukan sebutan ni apa? Ni kedudukan sebutan. Ini kedudukan satu, kedudukan dia berada pada kedudukan yang kedua. 10 ini berada pada sebutan yang ketiga, 6 berada pada sebutan keempat, 2 berada pada sebutan kelima. So kedudukan sebutan dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan panjang lagi, titik-titik dan akhir sekali kita gantikan dengan n. N ini apa? N ini pemberubah. Pemberubahnya boleh jadi apa-apa juga number. Kemudian tulis balik pada kedudukan sebutan yang pertama, sebutan dia 18. Betul? Yang kedua 14, yang ketiga 10, yang keempat 6 dan yang kelima adalah 2. Terus tulis balik dia punya sebutan. Kemudian kita tengok. Kemudian kita tengok beza. Beza ni nak ambil macam mana? Beza ini kita tengok 18 tolak 14. So akan dapat berapa? Kita tolakkan dia dengan 4. Atau beza ataupun pola. Beza atau pola bagi nombor tersebut. 14 nak ke 10 pun kita tolak 4. 10 nak ke 6 kita tolak 4. 6 nak ke 2 pun kita tolak 4. Kemudian kedudukan sebutan. Kedudukan sebutan yang ini. Kedudukan sebutan darab dengan beza. 1. So kerja 1 darab negatif 4. 2 darab negatif 4. 3 darab negatif 4.
4 darab negatif 4, 5 darab negatif 4 dan akhir sekali akan jadi N darab negatif 4. Betul? Okey, so sebutan baru akan jadi 1 darab negatif 4, negatif 4, negatif 8, negatif 12, negatif 16, negatif 20. So, akan jadi negatif 4N. Betul? Okey. So, bandingkan sebutan baru dengan sebutan asal. Okey. Negatif 4. Nak jadikan dia 18. Kita kena buat apa? Tambah dengan 22. Yang ni pun sama. Negatif 8 nak jadikan 14. Kita kena tambah 22. Negatif 12. Nak ke 10 kena tambah 22. So semua ni akan kena tambah dengan 22. Okey, 22. Jadi so jadi dia akan jadi kat sini, maka pola dia akan jadi negatif 4N tambah 22 ataupun 22 tolak 4N. Okey, so ini kalau bentuk jadual yang awak boleh tengok lah kalau nak buat dalam bentuk jadual. Okey. Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey. Sebutan bagi satu jujukan. Macam saya kata tadi lah sebutan. Sebutan itu adalah sebutan ialah jujukan. Okey, sebutan ialah jujukan yang dikenali sebagai sebutan ke N dan ditulis sebagai TN. Okey. T ialah sebutan, manakala N ialah kedudukan sebutan. Okey. So, contohkan sebutan TN ialah sebutan ke N. T1 sebutan yang pertama. Kedudukan sebutan tersebut. Kan? Okey. So, TN. T ialah sebutan. N ialah kedudukan. Maksudnya, T1 apakah sebutan yang berada pada kedudukan pertama? So, adalah 4. Kan? 1, 2, 3, 4. T4 apakah sebutan yang berada pada kedudukan keempat? Okey, so adalah 16. So, tahu bila saya kata TN adalah satu sebutan. Okey, satu sebutan ke berapa? Kedudukan sebutan tu tersebut. Okey, so ini adalah istilah-istilah yang perlu awak ingat, istilah-istilah yang perlu awak faham sebenarnya dalam bab 1 ini. Okey, segitiga Pascal. Apa? Okey, senanglah ambil nombor ganjil. Nombor ganjil adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Okey, nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Segitiga Pascal adalah aturan geometri. Dia mesti aturan geometri. Ini berbentuk segitiga. Nombor pinagaki adalah urutan yang bermula dengan 0, 1, 1 dan sebutan seterusnya diperolehi dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Okey. So, saya rasa untuk tajuk 1, pola dan jujukan kita telah habis. Okey, so jangan lupa untuk siapkan kerja awak. Okey, saya akan bagi kerja awak dan juga kuis bagi bab 1. Semoga awak dapat menjawab kuis dengan cemerlang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.